kita. Okey, jadi cikgu nak bawa pelajar untuk tengok satu video ni. Dan cikgu nak tanya apa perasaan selepas tengok video ni. Okey? Tanah air kita, di mana tumpahnya darah pada tanah yang dijajah sekian lama. Di mana setiap hari baru diukir dengan janji untuk tidak berubah, untuk tidak membutakan mata, untuk sentiasa bersedia. Kami memakai seragam kami dengan bangga. Tidak kira di darat, di laut, maupun di udara, kami sedia berkhidmat untuk mempertahankan apa yang dekat di hati kami, untuk memelihara apa yang telah kami perjuangkan. Kami memperingati mereka yang berjuang sebelum kami. Kami julang pengorbanan mereka dengan berpegang pada cita-cita yang paling tinggi untuk negara yang kita miliki bersama, yang bersatu dalam harmoni, yang kaya dengan rahmat, yang berbeza budaya dan kepercayaan, yang tegas dalam pegangan. Demi Raja, demi Tuhan, untuk segala kebebasan yang kita nikmati. Apabila mentari terbenam, apabila hari menutup diri, kasih sayang mereka yang mencintai kami dan kehangatan pelukan mereka adalah satu-satunya kegemilangan yang kami cari. Okey. Jadi, apa perasaan selepas kita tengok video yang cikgu kongsikan tadi? Terharu. Terharu. Okey, bagus. Bangga. Ya, semangat. Yes, bangga. Kita rasa semangat. Ada tak rasa bersyukur? Alhamdulillah. Ada. Okey, kita ni Alhamdulillah. sebab Syukur. ya. Okey, sebab negara kita ni, kita lahir je buka mata kita dah merdeka. Betul tak? Kita lahir, kita buka mata kita dah merdeka. Kita tak merasai pahit, getir yang telah orang kata apa? Orang dahulu rasai semasa kita dijajah. Okey, jadi orang dahulu dah memperjuangkan untuk kedaulatan negara kita. Kita nak merdeka, nak perjuangkan kedaulatan. Kita ni kena bertanggungjawab untuk memastikan kedaulatan negara kita ni kekal terpelihara. Okey, sebab itulah kita tengok tajuk ni sangatlah penting. Okey, dia adalah asas dia. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita mampu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, so dalam ni kan ada tak yang berminat? Tengok tadi kan ada yang jadi tentera udara,
tentera laut, tentera darat, ada tak rasa macam berminat nak jadi macam yang cikgu Minat. Okey, bagus. Jadi itu salah satu cara. Tapi tak layak. Kenapa kata tak layak? Belum lagi capai umur. InsyaAllah kita semua ada peluang. InsyaAllah kita ada peluang. Okey. Jadi kita kenalah lulus. Kita kena lulus subjek sejarah, subjek bahasa Melayu supaya kita dapat sijil. Kita dapat sijil SPM dan kita boleh memohon. Mic. Cikgu. Alright. Tak apa. Okey. Jadi sorry, salah tekan. Okey, itu biasa comel. Iklan sebentar. Okey. Jadi, kat mana tadi? Okey. Jadi kalau berminat untuk menjadi anggota pertahanan negara kita, okey, kita kenalah lulus subjek sejarah. Okey, jadi janji dengan cikgu, kena lulus juga subjek sejarah, macam mana pun kena lulus. Okey, jadi cikgu dah buat macam-macam aktiviti, macam-macam formula, cikgu dah kongsi dah macam mana nak lulus subjek sejarah ni. Okey, sekarang ni atas diri kita sendiri untuk usaha dan pastikan kita lulus subjek sejarah. Banyak kali dah cikgu sebut lulus sejarah ni kan. A+, amin. Amin. Ramai-ramai amin kan? Mana nak tahu kan? Amin. Jadi cikgu nak kembali kepada topik yang cikgu akan ajar pada malam ni adalah ada 4 perkara. Okey, 4 perkara ni cover satu bab. Okey, satu bab. Iaitu bab 1 tentang kedaulatan negara. Perkara yang pertama yang cikgu akan terangkan adalah tentang konsep kedaulatan. Okey, perkara yang kedua kita akan belajar tentang ciri-ciri negara berdaulat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Kenapa kita perlu wujud negara yang berdaulat? Tak berdaulat tak boleh ke? Okay. So kita akan belajar dekat 1.3. Dan yang keempat dan yang terakhir ni adalah langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okay. So ini adalah 4 topik yang kita akan belajar, yang mana 4 topik ni cover keseluruhan bab 1. Okay, jadi kita tengok next slide. Okay, konsep kedaulatan negara di mana di akhir topik ni make sure pelajar semua dah boleh menyatakan konsep kedaulatan negara. Dah boleh sebut pun konsep apa tu konsep kedaulatan. Okay, mula-mula kita tengok dulu maksud kedaulatan. Okay, kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi. Tengok perkataan dia, kuasa yang paling tinggi. Kalau tak mau sebut tertinggi, nak sebut paling tinggi pun tak ada masalah. Okey, dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Nampak tak perkataan bebas? Okey, kuasa tertinggi, bebas dan mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi kat sini ada 3 keywords yang penting, kuasa yang tertinggi, boleh masuk kewibawaan, okey, negara yang bebas dan mempunyai hak untuk menjalankan ataupun melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Maksudnya kita ni boleh mentadbir negara sendiri. Okey, kita tak mengharapkan kepada orang luar untuk bantu kita untuk memerintah negara. Itu kita panggil ataupun sebut sebagai kedaulatan secara umumnya. Okey, sebenarnya kedaulatan negara kita ni sebenarnya dah wujud sejak abad ke-15 lagi. Okey, di mana semasa Kesultanan Melayu Melaka. Masih ingat lagi tak? Okey, masa Kesultanan Melayu Melaka, kita punya kata apa? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka masa tu sangat hebat, sangat gagah sampai banyak negara ataupun kerajaan yang datang ke Melaka menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, bila mereka datang ke Melaka menunjukkan kata mereka ni mengakui pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebenarnya kedaulatan negara kita dah wujud lama dah. Okey, dan diperkukuhkan lagi semasa kita merdeka. Okey, iaitu kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan diperkukuhkan lagi, diperkuatkan lagi dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dengan kita membawa masuk sekali Sabah dan juga
Sarawak untuk sama-sama merdeka dan berdaulat. Okey? Setakat ni faham tak? Cikgu throwback. Cerita throwback ni. Faham. Faham cikgu. Yang pertama, Cikgu. Faham. okey, yang pertama kena faham maksud kedaulatan, yang kedua kita kena faham asal usul kita. Bagaimana kedaulatan ni terbentuk. Bukannya baru ni, no, dia dah sejak abad ke-15 lagi. Okey. So next. Okey, jadi kita kena belajar juga takrifan. Okey, takrifan ataupun definisi kedaulatan dalam aspek bahasa. Okey, kalau perasan kan, setiap kali nak belajar takrif bahasa mesti wujud bahasa Yunani. Agak-agak lah kan, kenapa lah bahasa Yunani ni kita kena ambil tahu ni. Kenapa bahasa Ada Yunani? tokoh berdasarkan ada tokoh yang banyak daripada bahasa Yunani. Okey, ada tokoh. Selain pada tokoh, siapa boleh bantu cikgu selain pada tokoh ni? Sebab dia tamadun awal dunia. Okey, tamadun awal dunia, bagus. Lagi, kenapa lagi kita kena selalunya bahasa-bahasa ni semua rujuk bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani ni famous sangat ni? Cikgu tak share pula. Kejap. Tangan cikgu ni terdelete pula. Okey. Ada pandangan sendiri. Okey. Jadi cikgu kongsi bahasa Yunani adalah bahasa yang tertua di dunia. Jadi bahasa paling tua lah. Jadi memang kita akan rujuk bahasa yang paling tua tu disebut apa tentang kedaulatan. Okey. Dalam bahasa Yunani, okey, kedaulatan ni dipanggil Superneus atau Superanus. Okey, kalau sebutan cikgu ni tak apa nak betul ni, faham-faham lah. Kan? Orang Kedah Penang ni kat. Okey. Yang bermaksud agung ataupun tertinggi. Ni dalam bahasa Yunani ni. Superneus atau Superanus ni bermaksud agung atau tertinggi. Okey, di mana dia merujuk negara yang bebas dan merdeka. Okey, dalam bahasa Inggeris pula, sovereignty ni yang bermaksud mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Maksud ada kuasa untuk mentadbir ataupun memerintah. Okey, dalam bahasa Arab pula, perkataan daulat ni adalah daulah. Okey, yang mana daulah ni bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, manakala dalam bahasa Melayu pula merujuk kepada perkataan akar kedaulatan iaitu daulat. Okey, yang bermaksud kuasa yang tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey, so kat sini kita boleh simpulkanlah kalau selalunya soalan objektif dia akan tanyalah apakah maksud Superanus ataupun Superneus. Jadi kita kena dah agung atau tertinggi, negara yang merdeka. Okey, bahasa Inggeris pula berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Daulah pula kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Perasan tak? Lebih kurang sama je maksud dia. Okey? Dan bahasa Melayu pula kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Semua sebut pasal kuasa tertinggi. Okey? Cuma bahasa Yunani je dia ada sebut tentang negara bebas dan merdeka. Okey? Jadi cikgu haraplah kamu boleh hafal. Okey? Sedikit sebanyak takrifan kedaulatan dalam konteks bahasa. Okey ke setakat ni? Okey cikgu. Jelas. Okey. Jelas cikgu. Terbaik. Okey, jadi kita akan pergi ke next slide. Okey, tadi kita tengok takrifan dalam aspek bahasa. Sekarang ni kita tengok takrifan kedaulatan berdasarkan pandangan tokoh-tokoh. Okey, tokoh yang pertama ni adalah Aristotle. Okey, dia merupakan ahli falsafah Yunani. Tadi yang ada yang cakap kat cikgu kan, ada yang jawab tadi, okey, daripada falsafah Yunani bagus. Okey, sebenarnya tamadun Yunani ni banyak, ramai ahli falsafah yang lahir daripada tamadun Yunani ni. Okey, menurut Aristotle, kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Dan kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, dia antaranya ahli falsafah yang cerita pasal undang-undang. Okey, dia kata sebuah kerajaan kena terikat dengan undang-undang. Okey, tak ada kerajaan kat dunia ni yang tak ada undang-undang.
Okey, jadi kita pergi ke tokoh yang kedua iaitu Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun ni adalah tokoh ilmuwan Islam. Okey. Menurut ilmu Khaldun ni, dia kata kekuatan dan kekuasaan sebuah negara adalah berasaskan semangat kekitaan. Okey, kalau soalan berkaitan dengan semangat kekitaan saja, kita mesti ingat tokoh tersebut adalah Ibnu Khaldun. Okey, satu-satunya sebut pasal kekitaan. Okey, di mana semangat kekitaan ni diiringi dengan kekuatan semangat beragama. Okey, bila ada semangat kekitaan, tambah pula dengan semangat beragama, maka sesuatu bangsa tu sanggup ataupun rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey? Okey, ni tengok dia punya keywords dia. Kalau kita boleh hafal keywords ni, maka kita boleh jawab dengan mudah soalan objektif. Okey? Seterusnya kita ada tokoh yang ketiga iaitu James Baldwin. Menurut James Baldwin ni, dia kata kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara yang mana dia bersifat kekal dan tidak terbatas membuat undang-undang, mentaksir dan melaksanakannya. Tengok James Baldwin, dia cakap juga tentang undang-undang, tetapi dia kata kedaulatan ni adalah bersifat kekal, okay, dan tidak terbatas membuat undang-undang. Okay, itu adalah keywords dia. Seterusnya kita tengok tokoh yang keempat. Siapakah tokoh yang keempat ni? Tengku Abdul Rahman kan? Siapakah Tengku Abdul Rahman? Bapa kemerdekaan. Ya, bagus. Betul. Okey. Maksudnya anak-anak murid cikgu malam ni semua garanti lulus sejarah. Sebab dia kenal bapa kemerdekaan, Amin. Perdana Menteri yang pertama. Okey. Maksudnya bukan buta sejarah lah, maksudnya kenal. Tengok muka pun dah tahu dah. Okey, tengok songkok pun dah tahu dah Perdana Menteri kita yang pertama. Okey. Dan kedaulatan dibina berdasarkan kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Nampak tak keywords? Takrifan kedaulatan bagi Tengku Abdul Rahman, dia kata apa? Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga adalah untuk memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ada tak sebelum ni tokoh-tokoh ada sebut kaitan ni? Tak ada kan? Jadi ini adalah antara takrifan yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Dan yang terakhir tokoh kita yang kelima adalah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Di mana menurut Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas ni, dia menyatakan kedaulatan asas negara yang merdeka. Okey, kita nak merdeka, kita kena berdaulat. Okey, dan ada kebebasan di peringkat antarabangsa. Okey, ni seorang-seorangnya tokohnya sebut tentang kebebasan peringkat antarabangsa. Okey, bersama dengan hak dan kuasa mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Jadi kita boleh buat keputusan sendiri tanpa orang luar masuk campur tangan mengarah-arahkan kita untuk mentadbir negara. Ini maksud Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Setakat ni boleh tak ingat nama tokoh dan keywords dia? Apa Aristotle? InsyaAllah boleh. Boleh ke? InsyaAllah. Boleh. Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah cikgu. Okey, so kita ada aktiviti ni. Jadi cikgu nak pelajar-pelajar tengok betul-betul nama apa? Kita punya tokoh ni. Aristotle, Ibnu Khaldun, James Baldwin. Dan ingat juga apa-apa yang takrifan dia. Boleh cikgu. So sekarang ni cikgu nak bagi satu aktiviti. Okey, aktiviti ni pelajar boleh scan QR code. Jangan scan yang MySejahtera tau. Scan QR code yang biasa. Siapa yang tak boleh scan QR code, cikgu nak bantu dengan bagi link. Boleh? Boleh. Boleh Mak Ni, boleh. Cikgu bagi link ya. Boleh. Okey. Arash. Sana cikgu nak bagi link dekat ruangan chat. Siapa yang tak boleh kat ruangan chat, siapa yang tak boleh scan QR code, boleh klik terus dekat ruangan chat tu. Okey.
Boleh masuk tak? Boleh, boleh. Okey. Boleh cikgu. Boleh ke boleh? Boleh buat Boleh ke? cikgu nak tengok ni siapa yang dapat nombor 1 dan top 10. Okey. Okey, ada 5 soalan je. Boleh buat tak? Jadi cikgu nak tunggu. Adakah yang tak boleh lah cikgu, tak boleh nak masuk lah cikgu. Tak boleh nak scan, tak boleh nak klik link. Jangan risau. Cikgu dah standby dah. Plan B untuk pelajar-pelajar yang tak boleh masuk. Kadang-kadang kan internet connection tak kuat kan. Jadi cikgu faham. Jadi cikgu standby plan B untuk kamu. Cari 5 nama tokoh yang memberikan takrifan kepada kedaulatan. Agak-agak boleh cari tak macam ni? Mana nak cari 5 orang ni? 5 orang tokoh. Boleh nampak tak? Tulisan kecil sangat ke? Hampa tengok guna phone lagilah rasa kecil kan? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Weh, ramai dah. Cikgu, Muhammad Saleh. Ya. Muhammad Saleh, ya. Kenapa dengan Muhammad Saleh? Oh, okey. Nampak Muhammad Saleh. Okey, kiranya pelajar tak boleh nak akses dekat ni lah, dekat word wall lah. Jadi nak bagi nama Muhammad Saleh. Dekat mana ni Muhammad Saleh ni? Susah nak tunjuk ni sebenarnya. Dekat mana Muhammad Saleh? Kat belah hujung. Belah hujung. Kiri. Kiri. Betul. Ada Tunku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kat mana? Tengku Abdul Rahman? Kat barisan yang yang keempat tu, belah kanan. Belah kanan barisan keempat. 1, 2, 3, 4. Oh, okey, bagus. Menegak kan Tengku Abdul Rahman. Alright, so kita dapat 2 dah. Lagi 3? Cikgu, Aristotle. Jim Bodin. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Pakat ramai dah dapat. Okey, James Bodin. Kita tengok James Bodin dulu. Dekat mana James Bodin? Atas sekali. Atas sekali, belah mana? Belah kanan, belah kiri? Kat saya lain lah cikgu. Belah. Kat saya lain. Lain-lain ke? Ada lain-lain. Siapa yang buat guna apa? Scan ataupun link yang cikgu bagi tu memang jawapan dia lain-lain. Siapa yang berpandukan yang cikgu bagi ni memang jawapan dia dekat sini. Okey. Jadi kat sini cikgu dah ada dah nama yang top. Okey. Correct and time. Okey. So setakat ni yang cikgu tengok ni Adam Hakim. Adam Hakim. Lagi. Ramai yang betul ni. Ramai yang betul setakat ni. Jadi yang paling tinggi, paling cepat adalah Adam Hakim. Top skor pun Adam Hakim. Tahniah cikgu ucapkan kepada Adam Hakim. Okey. Jadi yang mana yang guna Aristotle. Okey, Siva Priya. Aristotle kat mana ni? Nama Aristotle dekat ni. Itu tu middle sekali cikgu. Middle. Jadi cikgu bocorkan je lah jawapan kan sebab ramai yang dah boleh jawab. Okey. Ramai yang dah boleh jawab jadi cikgu bocorkan jawapan. Kenapa dia lari pula ni? Aristotle ni sepatutnya kat bawah sikit lah garisan merah ni. Mungkin masa setting tu dia lari. Okey, Muhammad Saleh, Tengku Abdul Rahman, James Bodin, Ibnu Khaldun dan sebenarnya bawah ni Aristotle ni. Garisan dia terlari sedikit. So ini adalah jawapan bagi sesiapa yang menggunakan slide yang cikgu tunjuk ni. Okey. Jadi pelajar yang mana guna word wall, link yang cikgu bagi ataupun boleh scan, dia berbeza-beza kedudukan jawapan dia. Tapi setakat ni cikgu tengok
Ramai yang semua betul. Semua jawab betul. Dan paling okey. So yang paling cepat adalah Adam Hakim. Jadi cikgu minta Adam Hakim tolong bagi nama. Cikgu nak hantar hadiah istimewa. Adam Hakim. Yang lain jangan cemburu. Boleh buat. Ada lagi aktiviti kita. Okey. Sorry, Go. Betul tu lah. Okey. Tak apa. Jadi kita pergi ke next nah. Semua dah habis ke? Dah. Belum. Dah. Dah cikgu. Okey. Kita pergi ke next. Kita punya topik kita adalah jenis-jenis kedaulatan. Kita kena tahu apa jenis kedaulatan. Okey. Kita tengok yang pertama. Kita ada kedaulatan tradisional. Okey, di mana kedaulatan tradisional ni pemerintahan berkuasa mutlak. Bila sebut saja pemerintahan kuasa mutlak ni bermaksudnya berkuasa penuh. Okey, pemerintah ada kuasa penuh. Okey, dan berteraskan kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, dan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Kedaulatan ni sebenarnya terletak kepada kuasa dan kewibawaan seseorang raja tu. Okey, dan raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa yang paling tinggi. Okey, dan kedudukan raja ni ataupun kedaulatan raja ni dapat diperkukuhkan lagi dengan taat setia rakyat. Makin ramai rakyat taat setia kepada raja, maka makin tinggi kedudukan raja tu, makin berdaulat. Okey, ini adalah jenis kedaulatan tradisional. Yang kedua, kita ada kedaulatan moden. Okey, kedaulatan moden ni dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Di mana kedaulatan moden ni hak rakyat dan raja berperlembagaan. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan ni sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Okey, iaitu rukun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Okey, di negara kita, kedaulatan moden ni sebenarnya wujud hasil daripada gabungan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan juga Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Okey, ini dapat kedaulatan moden ni maksud kita combine. Okey, kita bersatu. Itu adalah kedaulatan. Cikgu nak tanya. Ya. Maksudnya dekat kedaulatan moden ni, pemerintahan je dah start jadi raja berperlembagaan lah. Ya, betul. Cikgu. Kalau kita tengok kedaulatan tradisional ni, dia ada raja yang berkuasa mutlak. Raja berkuasa penuh, boleh buat apa saja. Okey, tetapi kedaulatan moden ni kita ada raja, tetapi raja ni dia nak buat sesuatu tindakan dia kena merujuk kepada perlembagaan ataupun kita panggil sebagai undang-undang. Okey. So, kita dah kuasai dua kedaulatan. Sekarang ni kita tengok kedaulatan yang ketiga pula, iaitu kedaulatan undang-undang. Okey, sorry. Tu dia. Dah terbocor soalan. Okey. Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang. Okey, yang perlu dipatuhi. Tak kira lah raja ataupun rakyat, semua terikat dengan undang-undang dan perlu dipatuhi. Okey, kenapa? Sebab undang-undang ni menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat serta negara akan aman, stabil dan makmur. Okey, badan kehakiman adalah sebuah badan yang bebas dan berwibawa. Okey, kedaulatan undang-undang sebenarnya menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Kan kita duk hafal rukun negara kan, kita duk berikrar rukun negara semasa perhimpunan kan, sebelum kita semua PKP, bila kita berhimpun di perhimpunan, kita berikrar rukun negara. Kalau kita perhatikan baik-baik rukun negara tu, yang keempat adalah kedaulatan kepada undang-undang. Maksud undang-undang ni penting. Dan yang terakhir, jenis kedaulatan yang terakhir iaitu kedaulatan antarabangsa, di mana pengiktirafan PBB terhadap negara. Maksudnya satu pertubuhan dunia mengiktiraf kita ni sebagai negara yang berdaulat.
dan tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Negara lain tak boleh sewenang-wenangnya cabuli ataupun mencampuri urusan negara kita sebab negara kita adalah negara yang berdaulat. Okey. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Okey, buktinya dunia telah mengiktiraf kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan juga berdaulat. Okey, dapat setakat ni ada 4 jenis kedaulatan. Yang pertama, tradisional. Okey, tradisional adalah raja berkuasa mutlak. Okey, dan makin tak setia rakyat terhadap raja, maka makin tinggilah kedudukan raja tersebut dan makin berdaulat. Okey, yang kedua kita ada kedaulatan moden. Okey, kedaulatan moden ni di mana kita mula bergabung. Okey, bergabung dari segi satu bangsa, satu bahasa, okey, membentuk sebuah negara baru. Contohnya kita semasa merdeka, kita gabung negeri-negeri di tanah Melayu dan semasa kita membentuk Malaysia, kita telah bergabung Semenanjung Malaysia bersama Sabah dan juga Sarawak. Okey, kedaulatan undang-undang bermaksud tak kiralah sama ada kerajaan ataupun rakyat kena patuh dan terikat dengan undang-undang. Dan kedaulatan antarabangsa pula, negara luar mengiktiraf kita sebagai negara yang berdaulat, bebas dan juga merdeka. Okey, ini adalah 4 jenis kedaulatan. Okey, jelas Jelas. Jelas. Okey, jadi kita pergi ke next activity. Okey, kita pergi ke next activity. Next activity ni cikgu nak buat soalan objektif. Jadi siapa paling cepat type kat ruangan cek jawapan dia. Cikgu nak tengok siapa paling cepat. Nombor phone ada Hakim dah bagi. Okey, siapa paling cepat jawab? Cikgu nak tengok dekat ruangan cek. Type jawapan. A, okey. Yang paling cepat tadi, saat kita tengok apakah jawapan yang betul. Okey, soalan dia, apakah unsur yang mengukuhkan kedudukan dan kedaulatan seorang raja dalam konsep kedaulatan nasional? Okey, adakah dia kesetiaan rakyat, B, kestabilan politik, C, kekuatan ketenteraan dan D, keunggulan perlembagaan. Jadi, cikgu tengok ramai pelajar yang boleh jawab dengan baik. Maksudnya, kamu memang fokus apa yang cikgu cakap. Tahniah, jawapannya sebenarnya adalah tada, A. Jadi, cikgu tengok nama yang paling atas tadi. Siapa yang paling atas? Muhammad Arash Shah. Muhammad Arash Shah bin Azhar Shah. Okey, tolong bagi nombor phone. Nombor phone ataupun boleh ataupun kalau segan nak bagi sekarang ni, boleh juga tunggu di akhir. Di akhir kelas nanti bila pelajar semua dah left, nanti boleh bagi kat cikgu nombor phone dan juga alamat. Okay. So kita ada, alright. Terbaik Arash. Okay. So kita ada juga, jangan risau, kita ada soalan yang kedua. Tak best lah Arash seorang yang dapat kan. Jadi cikgu ada soalan yang kedua. Standby masing-masing. Okay, soalan yang kedua. Bagaimanakah kedaulatan moden negara kita terbentuk? Cepat, type jawapan dia. Siapa paling laju? Sat-sat tak kat mana dah tadi ni? Okay. Okay. Nama apa ni? Gaming ni, gaming. Career gaming. Okay, so kita tengok. Apakah jawapan yang betul? Jadi ramai dapat jawab B ni kan. Jadi kita tengok. Apa jawapan yang sebenarnya? Okay, bagaimanakah kedaulatan moden negara kita terbentuk? Adakah melalui A, penyatuan parti politik, ataupun B, perpaduan antara kaum, ataupun C, pergabungan negeri-negeri, ataupun D, pelaksanaan pilihan raya umum. Tak ada cikgu sebut pun benda lain selain daripada jawapan dia adalah C. Okey, kalau cikgu tengok kat sini yang jawab C yang paling awal. Arash lagi. Nampaknya Muhammad Arash ni dah conquer dah. 2 kali dah dia. Okey. Nanti Arash jangan lupa boleh stay sampai akhir. Okey.
Muhammad Arash. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Yang lain jangan berduka cita, kita masih lagi ada aktiviti. Alright. So kita tengok seterusnya. Kita masuk 1.2 iaitu ciri-ciri negara berdaulat. Kita kena tahu apa ciri negara berdaulat. Okey, so di akhir topik ni pelajar perlu boleh menerangkan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, yang pertama, ciri-ciri dia mesti ada pemerintah. Okey, negara yang berdaulat kena ada pemerintah. Okey, Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan kita adalah Perdana Menteri. Okey, raja berperlembagaan adalah raja yang memerintah mengikut peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, kita ada 3 institusi beraja. Yang pertama adalah Yang di-Pertuan Agong yang mana di peringkat persekutuan. Yang kedua, kita ada institusi beraja di peringkat negeri. Okey, dan yang ketiga kita ada Majlis Raja-Raja. Dan negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen di mana kita pilih wakil, okey, melalui pilihan raya. Okey, dapat Ini adalah ciri yang pertama. Nak berdaulat kena ada pemerintah. Okey, seterusnya negara yang berdaulat kena ada sempadan. Okey, tak ada satu negara di dunia ni bila kita tanya sempadan negara dia, dia kata daripada sana sampai ke sana. Tak ada betul-betul garis pemisah. Tak ada. Mesti kena ada sempadan daripada sini, sungai ni sampai sungai ni. Lautan ni berapa kilometer ni. Okey, itu adalah sempadan. Okey, sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Okey, dan Malaysia sebenarnya berkongsi sempadan. Okey, sama ada darat, air dan udara. Okey, dengan negara jiran kita. Siapa negara jiran kita? Singapura. Betul. Thailand, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. 5 ni jiran kita. Dia ibarat jiran depan, belakang, kiri, kanan kita. Kalau kita duduk kat rumah, jiran kita yang duduk sekeliling kita. Okey, itu adalah sempadan yang mana dengan negara jiran kita. Okey, dan sempadan ni bukanlah kita syok sendiri nak tentukan, tetapi sempadan ni diakui oleh PBB. Okey, kenapa perlu tetapkan sempadan? Yang pertama untuk memudahkan urusan pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan dan pentadbiran. Yang kedua adalah untuk pertahanan. Dan yang ketiga adalah untuk pembangunan ekonomi. Okey, seterusnya kita tengok pula Indonesia. Indonesia pun kita punya jiran. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri negara yang berdaulat kena ada undang-undang. Tak ada satu negara pun dalam dunia ni, negara yang tak ada undang-undang. Semua negara ada undang-undang. Dan perundangan adalah asas peraturan negara. Kita di sekolah pun ada peraturan, kan? Apatah lagi di dalam negara, pasti ada peraturan. Dan asas perundangan negara kita adalah Perlembagaan Persekutuan. Okey, di mana Perlembagaan Persekutuan ni adalah untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan juga untuk melindungi rakyat. Okey, dan Parlimen adalah satu badan untuk menggubal dan menentukan perundangan negara kita. Okey. Jadi cikgu kena cepat sikit ni, risau ni nanti belakang tu tak dan. Kan? Okey. Dan kita tengok ciri yang terakhir iaitu nombor 4. Iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat kenalah ada rakyat. Macam mana kerajaan ataupun negara tak ada rakyat? Setiap negara mesti kena ada rakyat. Ramai ke sikit, pasti kena ada rakyat. Okey, rakyat ni merupakan penduduk di sesebuah negara di mana rakyat ni terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Okey, contohnya kat negara kita ni rakyat ni terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga adat resam. Yang mana rakyat ni disatukan. Okey, kita semua ni walaupun pelbagai kaum, agama dan adat resam ni kita disatukan melalui satu bahasa, okey, kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Okey, dapat 4 ciri negara berdaulat. Yang pertama tadi kena ada apa?
Tepat. Pemerintahan. 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 Mempunyai pemerintahan. Mempunyai sepadan. Yang ketiga, Perundangan. 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 yang keempat kena ada Rakyat. Mempunyai rakyat. ada rakyat. Nampak pelajar cikgu semua bagus malam ni. Okey, semua cekap. Okey, kita ada juga aktiviti seterusnya iaitu aktiviti word war juga. Okey, aktiviti word war ni kejap cikgu nak bagi link. Cikgu nak bagi link supaya kamu boleh buat. Okey. Okey, jadi yang mana yang tak boleh tak boleh nak scan ataupun masukkan kod tu, cikgu dah bagi link. Boleh ambil link dekat ruangan chat. Okey, boleh ambil link dekat ruangan chat. Kalau tak boleh juga cikgu tak boleh nak scan lah. Tak tahulah handphone saya ni dah penuh dah dia punya storage ni. Tak boleh lah nak scan-scan ni cikgu. Jangan risau, cikgu sentiasa ada plan B untuk pelajar. Ini adalah soalan dia. Ciri-ciri negara berdaulat. Apakah ciri yang pertama tu? Agak-agak boleh teka tak? Pemerintahan. Bagus. Pemerintahan. Okey, yang kedua. Sempadan. Sempadan. Ada tak yang nak tulis dekat ruangan chat tu? Hampa bocorkan jawapan ni. Ada tak yang nak tulis kat ruangan chat? Cikgu nak tengok result ni. Result dekat ni belum keluar lagi. Result dekat yang word war cikgu ni, yang pelajar yang guna scan ataupun link yang cikgu bagi ni tak keluar lagi. Jadi cikgu nak tengok ada tak pelajar yang boleh jawab. Kita ada top score ada 2 orang. Okey, top score ada 2 orang. Yang paling pantas. Yang paling pantas Pravin. Pravin? Ya, cikgu. Okey. Pravin adalah pemenang kita. Okey, yang mana dia boleh jawab dengan betul dan yang paling cepat. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada Pravin. Nanti boleh tunggu di akhir. Okey, di akhir kita punya sesi pembelajaran ni supaya cikgu boleh ambil daftar nombor phone dan alamat. Kan? Baik, cikgu. Okey, tahniah. Jadi kita tengok jawapan dia. Pemerintah, sempadan, perundangan dan juga rakyat. Okey, ini adalah ciri-ciri negara berdaulat. Cikgu haraplah ciri-ciri ni melekat di kamu punya minda. Sebenarnya kan kalau kita tak hafal baik-baik ayat dia pun kita mampu untuk huraikan secara logik. Kalau kita hafal itu lebih bagus. Okey, yang penting kita kena tahu ciri dia. Alright. So next kita pergi topik 1.3. Kita semua ada 1.4 kan? Sekarang ni kita jawab 1.3. Sekarang kita berada di topik 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Okey, so di akhir topik ni pelajar mesti boleh jelaskan pentingnya wujud negara berdaulat dan mentafsir kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Okey, jadi jom kita tengok apa isi penting dia. Kepentingan negara berdaulat. Kenapa pentingnya negara kita berdaulat? Yang pertama, untuk memastikan keberkesanan dalam pentadbiran. Jadi kita punya pentadbir boleh jalankan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan pentadbiran negara dijalankan melalui jemaah menteri dan kementerian. Okey, yang ketiga kita ada pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dan sistem pentadbiran diperkukuhkan melalui undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. So ini adalah yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Kepentingan negara berdaulat sebab kita boleh mentadbir negara secara berkesan. Yang kedua, sebab apa pentingnya negara berdaulat adalah disebabkan kemakmuran ekonomi. Okey? Kedaulatan ini penting untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi
Dan pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan melalui bidang-bidang ni lah dasar pembangunan ekonomi negara dapat dilaksanakan. Okey, sebab tu kita kena berdaulat. Okey, supaya kita boleh memajukan ekonomi negara kita sendiri. Okey, itu adalah yang kedua. Sekarang kita tengok yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Okey, kedaulatan penting untuk melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Okey, apa kesejahteraan rakyat ni? Untuk melahirkan generasi yang berilmu dan punya kemahiran melalui pendidikan. Okey, bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan, cikgu pun sukun lah. Sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Okey, so ini adalah pentingnya negara kita berdaulat sebab kita boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Kita boleh belajar. Okey, kita boleh mengamalkan kebudayaan kita. Kita boleh menjalankan aktiviti sukan. Okey, kita boleh mewujudkan perpaduan. Okey, itu adalah kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, kenapa pentingnya negara kita ni berdaulat? Supaya kita cemerlang dalam hubungan luar. Okey, kedaulatan ni penting untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Okey, yang mana dia dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara, okey, perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey, keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau ataupun antarabangsa telah meningkatkan imej negara. Okey, masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setara dengan negara lain di dunia. Jadi kita cemerlang dalam hubungan luar. Orang lain tahu wujudnya negara Malaysia. Orang lain nampak peranan Malaysia. Orang lain mengakui kata kita ni sebuah negaranya boleh lahirkan ramai tokohnya hebat-hebat. Dan tokohnya hebat-hebat ni boleh bersuara dengan lantang di mana? Dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Okay, so itu adalah kecemerlangan dalam hubungan luar. Itu adalah pentingnya negara berdaulat. Okay, boleh ke? Boleh ke? Boleh. Alright. Boleh. So kita di topik yang terakhir dah ni. Topik yang terakhir 1.4, langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, slide ni cikgu buat sendiri tau. Cikgu cari gambar sendiri supaya buat dia menarik untuk tatapan pelajar semua. Jadi taklah mengantuk kan kelas malam ni, dah lah malam kan. Okey, jadi kalau tengok gambar ni kan kita nampak betapa tegasnya kita yang di Pertuan Agong kita ni. Okey, bahawa langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara ni bukan terletak 100% kepada pemerintah semata-mata, tetapi kita sebagai rakyat pun ada tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so di akhir topik ni pelajar dapat menguasai langkah-langkah sama ada pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so yang bestnya kan bab 1 ni semua poin dia 4-4-4. Kecuali tadi ya tokoh, kita ada 5 orang tokoh. Yang lain semua 4-4-4 isi dia. Okey. Yang pertama adalah untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, sama ada pemerintah ataupun rakyat, dia punya tanggungjawab. Okey, untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Jadi jom kita tengok dulu apa tanggungjawab sebagai pemerintah untuk memastikan politik kita stabil, ekonomi kita maju. Yang pertama, pemerintah kena mentadbir dengan cekap. Okey, kena tadbir dengan cekap. Yang kedua, kena elak rasuah. Yang ketiga, kena agih sumber kekayaan dengan adil. Okey, dan yang keempat, kena melaksanakan undang-undang berdasarkan perlembagaan secara berkesan. So ingat ini adalah langkah yang boleh diambil oleh pemerintah untuk memastikan kestabilan politik dan ekonomi kita maju ataupun makmur. Okey, so kita tengok pula apa tanggungjawab ataupun peranan rakyat. Okey, yang pertama kena setia kepada raja dan negara. Okey, bila cikgu sebut kesetiaan kepada raja dan negara ni dalam konteks yang sangat besar. Macam-macam kita boleh buat untuk menunjuk bukti bahawa kita ni seorang rakyat yang setia kepada raja dan negara. Okey, yang kedua, kita kena sokong segala dasar dan usaha kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik.
Okey, contohnya sekarang ni kan isu yang paling kritikal adalah berkaitan dengan pandemik COVID. Okey, kalau kita sebagai rakyat Malaysia sokong segala dasar kerajaan. Suruh vaksin, suruh pergi suruh jaga SOP, tak boleh merentah negeri lagi pun tak tanpa kebenaran tak merentas dan sebagainya. So kita sokong. Okey, sebenarnya itu adalah untuk mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan kita. Okey, yang ketiga, okey, memupuk kerjasama kaum. Okey, ini penting kerjasama kaum supaya agihan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua. Dan yang terakhir adalah mematuhi undang-undang negara. Okey, so ini adalah peranan kita sebagai rakyat untuk memastikan ekonomi stabil, politik stabil dan ekonomi pun maju. Okey, so kita tengok yang kedua. Okey, ini adalah langkah untuk mengekalkan perpaduan negara. Okey, pemerintah perlu buat apa? Yang pertama, gubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, yang mana dasar berkaitan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Okey. Pemerintah juga boleh mengadakan program ataupun kempen untuk mewujud ataupun memupuk perpaduan dan juga integrasi nasional. Dan pemerintah juga menyediakan peruntukan pembelanjaan yang mencukupi untuk buat program bagi memupuk perpaduan. So, ini adalah peranan pemerintah. Jadi apa pula peranan kita sebagai rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum? Yang pertama, guna bahasa kebangsaan. Okey, dan menghayati prinsip rukun negara. Yang kedua, hormati agama dan budaya pelbagai kaum. Yang ketiga, kita kena tanamkan semangat perkongsian, bertoleransi dan juga saling menghormati. Dan yang keempat, melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Okey, so ini adalah langkah untuk wujudkan perpaduan kaum. So tak kisahlah pemerintah ataupun rakyat, sama-sama ada peranan dia masing-masing. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, untuk memupuk patriotisme. Okey, pemerintah, apa yang pemerintah boleh buat? Yang pertama, adakan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan kepada negara. Yang kedua, ini yang ramai tak suka ni. Mewajibkan mata pelajaran sejarah ni sebagai mata pelajaran yang wajib, bukan takat wajib belajar tetapi wajib juga lulus. Supaya melahirkan generasi pekal sejarah negara. Macam sekarang ni kan, bagus. Kita semua belajar tentang kedaulatan. Jadi kita peka bagaimana kita nak mempertahankan kedaulatan negara. So ini adalah salah satu cara untuk memupuk patriotisme. Kita belajar rasa sayang dan cintakan negara kita. Okey. Seterusnya, pemerintah juga boleh mengadakan kempen ataupun terbitkan rencana untuk memupuk patriotisme melalui media sosial. Contohnya tadi kan, cikgu ada tunjuk video berkaitan dengan pertahanan negara kan. Okey, Barisan Pertahanan Negara. So secara tak langsung kan, video-video macam tu memupuk semangat patriotisme. Kita akan rasa bersyukur, kita akan rasa bangga dengan negara kita. Okey. Dan yang terakhir, pemerintah juga boleh bagi pengiktirafan. Kepada siapa? Kepada rakyat Malaysia yang banyak bagi jasa kepada negara. Okey. Selain itu, pemerintah juga akan abadikan nama pada bangunan dan juga jalan. Okey, so kita tengok apa pula peranan kita sebagai rakyat dalam memupuk patriotisme. Yang pertama, kena hormati lambang negara. Okey, lambang negara ni termasuklah jalur gemilang, jata negara, lagu negaraku. Ini adalah lambang-lambang negara kita. Yang mana takkan sama dengan negara lain. Okey. Dan yang kedua, sebagai rakyat, kita boleh sanjung dan hargai adat dan warisan negara. Kalau kita tak sanjung dan hargai warisan negara kita, takkanlah kita nak harap orang negara lain pula nak sanjung ataupun hargai adat dan warisan kita. Yang ketiga, kita sebagai rakyat boleh tingkatkan imej negara dengan melakarkan kejayaan demi kejayaan. Sama ada dalam bidang pendidikan, sukan dan juga ekonomi. Dan yang terakhir, apa peranan kita sebagai rakyat yang boleh kita buat adalah hargai tokoh. Okey, hargai tokoh
yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. So ini adalah langkah untuk memupuk patriotisme, okey, dari peranan pemerintah dan juga peranan kita sebagai rakyat. Okey ke? Pakat leno habis cikgu seorang yang duk cakap ni. Tengok habis Boleh cikgu orang cakap kan. Tu cikgu risau tu mai tengok okey muncul ada lagi semua betul-betul menghayati ni. Kan. Okey, jadi kita tengok yang terakhir. Okey, yang keempat adalah untuk mengukuhkan pertahanan negara. Yang ni cikgu dah sebut tadi. Okey, untuk pertahankan negara kita ni tak semestinya kita kena letak 100% kepada pemerintah. Kita sebagai rakyat pun ada peranan dia. Okey, so kita tengok peranan pemerintah dulu. Yang pertama, pemerintah kena gubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Yang kedua, okey, pemerintah juga membuat perjanjian pertahanan. Okey, bukan takat perjanjian pertahanan tetapi latihan ketenteraan. Okey, bersama-sama negara serantau dan juga antarabangsa. Okey, kalau kamu dah belajar bab 9 tingkatan 5 ni, ada juga okey yang kita belajar tentang perjanjian pertahanan dan juga latihan ketenteraan dengan negara serantau dan juga antarabangsa. Okey. Yang ketiga, pemerintah kena Ya, saya. Nak tanya, negara serantau tu negara jiran ke atau negara dalam Asia? Okey, jadi negara serantau tu termasuk negara jiran dan juga termasuk Asia Tenggara sekali. Negara yang dekat dengan kawasan kita, iaitu Asia Tenggara. Okey? Menjawab tak soalan? Okey, sama-sama. Miss Wafi ni rajin lah. Sebelum ni kelas cikgu Karunisa pun Muhammad Rizwafi ni rajin bertanya soalan. Bagus. Okey. Okey. Alright, so kita tengok seterusnya. Okey. Pemerintah juga kena memodenkan aset ketenteraan untuk kukuhkan pasukan pertahanan negara. Tak bolehlah kita guna peralatan pertahanan yang lama, yang usang kan. Jadi pemerintah ni kena memodenkan. Kita je tak tahu sebenarnya memang peralatan ketenteraan kita ni banyak yang dah dimodenkan. Kita ni rakyat biasa kita tak tahu rahsia negara. Sebab negara Malaysia ni dia agak tertutup dari segi info tentang ketenteraan. Kita tak wawarkan, kita tunjuk media sosial, oh ini adalah senjata baru Malaysia beli tau. Sebenarnya ada. Okey, jangan risau part tu sebab itu adalah peranan pemerintah. Okey. Dan yang terakhir, apa pemerintah boleh buat? Pastikan pasukan keselamatan kita ni bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Walaupun kita tengok negara kita macam aman je kan, tak ada berperang, tetapi kita punya barisan ataupun pasukan keselamatan kita memang sentiasa bersiap siaga. Okey? Kita je tak tahu, kan? Sebab mereka ni memang sentiasa bersiap siaga. Jadi biarlah pemerintah ni menguruskan, okey, apa yang patut diuruskan. Jadi kita tengok apa peranan kita sebagai rakyat. Okey, yang pertama, kita kena peka isu keselamatan negara. Okey, jangan sesuka hati, okey, menceritakan, okey, kelebihan dan keburukan Malaysia ataupun negara kita ke mana media sosial. Lepas tu guna hashtag, okey, dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah orang kata apa? Secara tak langsung kita mendedahkan rahsia-rahsia negara. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Walaupun kita, alah tak ada siapa lah nak tengok IG kita kan. Tetapi jangan lupa dengan hashtag tu seluruh dunia boleh tengok. Okay. Yang kedua, elokkan berkolaborasi dengan pihak luar yang ancam keselamatan dan juga kedaulatan negara. Okay. Kita ni sebagai rakyat kena elok. Okay, mungkin orang luar nak tahu, okay, tentang masalah dalaman negara. Jangan duk pergi bercerita dengan pihak luar yang tak sepatutnya. Okay, yang ketiga, kita boleh apa lagi rakyat ni? Kita boleh menganggotai pasukan keselamatan dan juga sukarelawan untuk mempertahankan negara. Asyik tertekan je. Tak sabar nak bagi latihan kat pelajar kan. Okay, jadi kita sebagai rakyat, kita boleh menganggotai pasukan keselamatan. Cikgu ni kalau tak jadi cikgu, mungkin cikgu jadi tentera. Tak dapatlah jumpa kamu semua malam ni kan. Okay. So, dan yang terakhir, kita sebagai rakyat,
kita mestilah sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, ini adalah antara peranan yang kita boleh buat. Tak boleh sandarkan 100% kepada bagi je lah pemerintah fikir kan, buatlah apa yang boleh buat. Kita sebagai rakyat pun kita ada tanggungjawab untuk mempertahankan negara kita. Okey, setakat ni okey ke? Okey. Okey, cikgu. Okey ke? Dalam 1.4 ni langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara, untuk wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, pemerintah dan rakyat pun masing-masing ada peranan dia. Pemerintah kena takbir dengan adil, elak rasuah. Lepas tu rakyat pula kena setia dan sokong segala dasar. Okey, untuk perpaduan pula, biar pemerintah gubah dasar dan undang-undang berkaitan perpaduan. Okey. Adakah kempen, kan pelajar suka guna ayat kempen, program ni. So ini boleh guna dekat sini. Pemerintah buat program ataupun kempen. Kita pula sebagai rakyat boleh apa? Gunakan bahasa kebangsaan, hormati agama dan budaya pelbagai kaum. Yang ketiga pula, nak memupuk patriotisme ni, apa pemerintah boleh buat? Yang pertama, buat sambutan hari kebangsaan. Walaupun kita ni dalam tempoh PKP, tak boleh duk berhuha-huha kan, tengok pembarisan pada hari kebangsaan, tapi kita masih lagi boleh menuntut rancangan-rancangan yang berbentuk meniupkan semangat patriotisme. Okey. Lepas tu apa pemerintah buat? Dia wajibkan mata pelajaran sejarah. Okey. Dan sebagai rakyat kita kena hormatlah lama-lama negara. Contoh lama negara, Jalur Gemilang. Selain itu kita boleh buat apa? Kita kena hargai adat dan warisan negara. Okey, dan akhir sekali, untuk mengukuhkan pertahanan negara, apa yang pemerintah boleh buat? Yang pertama, gubah dasar dan undang-undang untuk lindungi. Dan yang kedua, yang ni yang selalu pelajar ingat ni, modenkan aset ketenteraan. Okey, jadi sebagai rakyat pula, kita boleh buat apa? Yang pertama, kita peka isu keselamatan. Yang kedua, kita menganggotai pasukan keselamatan. Jadi yang cikgu simpulkan ni adalah poin-poin yang mudah untuk pelajar ingat. Okey, bila nak jawab soalan nanti. Okey, dah 9.31. Jadi kita pergi ke latihan. So kali ni cikgu nak bagi latihan kertas 2. Okey. Kunci kejayaan adalah konsisten buat latihan. Tak ada orang yang berjaya dapat A tanpa buat latihan. Percayalah cakap cikgu. Jadi mulai hari ni, jika ada pelajar yang malam ni kan, sebelum ni jarang-jarang buat latihan. Okey. Mulai malam ni cuba tetapkan satu hari kena buat sekurang-kurangnya satu latihan soalan AC ataupun struktur pun sangat membantu dah. Bila kita jawab exam nanti kita akan boleh recall balik, soalan ni dah pernah buat. Okey. Alright, jadi cikgu nak cerita sedikit tentang pemarkahan kertas 2. Kertas 1 semua tahu kan, soalan objektif 40 soalan. Soalan 1 hingga 20 daripada tingkatan 4, soalan 21 hingga 40 daripada tingkatan 5. Okey, so sekarang kita tengok pula kertas 2. Kertas 2 ada 40 markah, okey, iaitu 4 soalan struktur. Okey, dan 60 markah yang diperuntukkan untuk soalan esei. Soalan esei ada 5, pilih 3 saja jawab. Okey, total markah adalah 100 markah. Ada soalan tak dekat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cikgu harap pelajar-pelajar jelas tentang format peperiksaan dan juga format pemarkahan. Okey. And then ini adalah bentuk soalan struktur. Cikgu. Ya saya. Musyawarah dia tanya, cikgu macam mana contoh langkah yang ada kesinambungan antara peranan rakyat dan pemerintah? Okey, macam mana contoh langkah yang ada kesinambungan antara, okey, maksud kat sini kan kita tengok tadi langkah kan. Kalau kita tengok tadi langkah, contohnya kat sini. Okey, untuk mempertahankan dalam aspek pertahanan negara kan, pemerintah buat apa? Memodenkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Okey, manakala rakyat juga boleh menganggotai, rakyat pula boleh menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Nampak tak kita pilih poin yang ada kesinambungan antara peranan pemerintah dan juga peranan rakyat.
Dapat? Dapat you. Janganlah. Dapat. Lepas tu duk cerita pasal moden kat aset kenderaan ni, tiba-tiba rakyat pergi ambil pula elok berkolaborasi dengan pihak luar, dia nampak macam tak matching, jadi tak nampak kesinambungan kat situ. Okay, jadi kita sebagai pelajar bila nak jawab perisa, kita kena kena pandai menggunakan isi-isi yang bersesuaian, kan? Takkan kita nak cerita benda ni tiba-tiba masuk cerita benda lain, nampak macam tak ada kesinambungan. Jadi adalah baik kita menggunakan kesinambungan lah. Mungkin dalam soalan tu dia nak tanya tentang aspek pertahanan negara, apakah peranan pemerintah, kesinambungan kepada peranan rakyat. So dia nak cerita tu ada sambungan peranan antara peranan pemerintah dan juga rakyat. Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Jadi ini secara tak langsung membantu pelajar untuk jawab. Sebab sekarang ni kan sekarang ni trend soalan yang kita tak boleh nak ramal pun macam mana. Seterusnya kita tengok kat mana orang ni. Alright. Ini adalah contoh soalan struktur. Sebab kita kan dah lama dah secara PDPR ni, bila cikgu cerita saja tentang bentuk soalan ni, mungkin pelajar dia sama-sama. Dia tak tahu soalan struktur tu macam mana. Macam cikgu tunjuk ni, kita panggil sebagai satu soalan struktur. Satu soalan struktur ni dia ada total 10 markah. Maksudnya A, B, C campur semua ni 10 markah. Ini baru sebut sebagai satu soalan struktur. Jadi pelajar kena jawab 4 soalan struktur, maksudnya 4 set macam ni. Jelas jawab semua soalan, tak boleh pilih-pilih ni. Soalan ni tak apa tahu lah, tinggal lah, tak boleh. Jawab semua. Dan dalam 10 markah ni, 4 markah memang diperuntukkan untuk soalan kebat. Kalau kita rajin buat latihan untuk soalan kebat, kita pasti boleh jawab. Soalan kebat. Alright. So, bermaksud 4 soalan struktur darab dengan 4 markah soalan kebat, maka total markah yang kita boleh dapat, yang kita confident lah insyaAllah boleh dapat ni adalah 16 markah. Sebab cikgu beranggapan, soalan kebat yang mana kamu boleh jawab tanpa kamu hafal fakta. Tetapi kamu kena ada pengetahuan sedia ada. Maksudnya kamu ada formula-formula yang mana cikgu akan kongsikan dengan kamu supaya kamu boleh dapat markah dekat bahagian kebat ni. Dapat Alright. Next kita tengok pula. Ini adalah soalan kebat. Soalan struktur kebat kita. Ini bukan soalan kebat. Mengapakah kita perlu membentuk negara yang berdaulat? Dia tanya kenapa? Bila soalan bertanya berkaitan kenapa, mestilah soalan ni merangkumi kepentingan. So siapa yang boleh jawab soalan ni? Cikgu tunggu di ruangan chat ataupun kamu nak jawab secara lisan pun boleh. Jawab dengan ayat penuh. Jawab macam nak jawab periksa. Mula mengarang. Cikgu bagi masa sampai pukul 9.42. Sampai 9.42, siapa boleh jawab paling cepat, paling betul, cikgu nak bagi hadiah. Ramai dapat hadiah malam ni. Seronok kan? Alkah, ada korang yang nak jawab? Lee Teng Ho. Cikgu. Ya. Saya nak jawab secara lisan boleh? Boleh. Kita perlu membentuk negara yang berdaulat kerana kedaulatan memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu, dari segi kemakmuran ekonomi, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Di samping itu, dari segi kesejahteraan sosial, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Akhir sekali, dari segi kecemerlangan hubungan luar negara,
Kedaulatan penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ini dibentuk melalui pengubahan dasar luar negara kita. Okey, tahniah Mavisha. Sangat tepat, padat. Okey. Jadi kita tengok jawapan dia. Sama macam Mavisha cakap. Yang ni cikgu bagi dalam bentuk formula. Kepentingan negara berdaulat. Kita rasa macam soalan ni macam soalan kebat, tetapi dia bukan kebat, dia adalah faktor. Okey, kepentingan negara berdaulat. Yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, kecemerlangan hubungan luar. Cikgu sebut dia sebagai PESHOL. P, pentadbiran, ekonomi, sosial, hul ni hubungan luar. Okey, jadi macam dengan kawan-kamu jawab tadi. Supaya menjamin, kita perlu membentuk negara yang berdaulat supaya menjamin keberkesanan dalam sistem pentadbiran negara. Okey, dapat 1 markah. Semua itu, kedaulatan negara penting dalam usaha melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi negara. Okey, menerusi negara yang berdaulat, kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan melahirkan ramai rakyat yang berilmu dan berkemahiran tinggi. Akhir sekali, kecemerlangan dalam hubungan luar dapat dikecapi. Nampak tak? Macam ni cara nak jawab soalan struktur. Okey, jawab dalam ayat yang penuh. Tahniah. Nanti tunggu tau di akhir nanti. Cikgu nak ambil nama dan juga alamat. Yang lain jangan give up. Okey, teruskan jawab. Kita ada ramai ni. Never give up. Never give up. Betul. Pada pendapat saya, menjaga kedaulatan negara adalah sangat penting untuk kemakmuran negara. Betul. Mengukuhkan perpaduan bangsa. Jadi kerjasama menjadi teras kedaulatan negara. Okey, ni Wadiha. Wadiha markah tak dapat penuh, 4 markah. Okey, boleh cuba lagi. Apabila membicarakan tentang pembangunan negara bangsa, kedaulatan berkaitan hak sesebuah negara bangsa membentukkan dasar kerajaan dan lingkungan. Okey, Muhammad Dia Asfar. Okey, nanti kena cek balik. Okey, cek balik dengan isi yang cikgu bagi ni sebab ini adalah faktor kepentingan negara berdaulat. Okey. Cikgu, Isha tanya. Cikgu boleh tak kalau kita ambil isi penting saja? Okey. Boleh tetapi kena buat dalam ayat yang penuh. Faham tak ayat yang penuh? Tak mau tergantung. Contohnya keberkesanan dalam sistem pentadbiran. Kemakmuran ekonomi negara. Tak mau. Dia kena ada ayat yang penuh. Ayat yang penuh kena ada penanda wacana lah. Satu huraian dikira 1 markah. Betul. Alright. So ini Amir Haziq. Okay, perlunya kita membentuk negara berdaulat kerana dapat memberikan keberkesanan pentadbiran. Betul, 1 markah. Hal ini kerana kita dapat mentadbir negara tanpa campur tangan asing. Contohnya pentadbiran negara diurus oleh Jemaah Menteri. Okey. Alright. So yang Amir jawab ni, dia contohnya kalau kita bagi membentuk pentadbiran, mengapakah kita perlu membentuk negara yang berdaulat? Okey. Ada yang nak share screen ni. Ada yang nak share screen ke? Ramai duk angkat tangan ni. Sabar. Cikgu baca satu-satu. Okey, sabar Loh. Loh ada nak jawab ke? Sekejap. Tak sampai lagi Pak Loh ni. Sekejap ya. Loh Min Shan. Okey, jadi macam Amir Haziq jawab ni betul, tetapi ini adalah fokus kepada keberkesanan pentadbiran. Jadi soalan cikgu adalah soalan umum. Bila umum, kita kena cerita 4-4. Kecuali soalan ni, mengapakah kita perlu membentuk negara yang berdaulat dalam aspek keberkesanan pentadbiran. Jadi kita boleh hurai macam Amir Haziq ni hurai. Okey, kita tengok Loh pula, Loh Min Shan. Kita perlu membentuk negara yang berdaulat supaya mempunyai hak pemerintah dan pentadbiran. Oleh itu, negara kita tidak dicampur tangan oleh kuasa asing. Contohnya, kita tidak lagi dijajah oleh British atau Jepun. Kesannya kita mempertahankan budaya kita. Tuntasnya kedaulatan negara adalah penting untuk menjamin kemakmuran bangsa. Okey.
So kat sini kan Min Shan ni sama jawab macam dengan Amir. Okay, yang mana kita fokus kepada satu aspek, okay, satu kepentingan, iaitu dari segi pemerintahan dan pentadbiran, keberkesanan dalam sistem pentadbiran negara. Okay, jadi yang tadi kamu dah dapat markah penuh. Mavisha ke nama? Betul. Okay. Farah, ada lagi Farah jawab, kita perlu membentuk negara yang berdaulat untuk menjamin keselamatan negara, melindungi hak masyarakat dan mengelakkan pergaduhan serta disegani oleh negara luar. Farah tak dapat markah penuh, boleh cuba lagi. Alright. So seterusnya, kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu ucapkan tahniah kepada pelajar yang dah cuba. Okay, soalan esei. Okay, nanti bila kita terima kertas soalan, okay, bahagian esei ni tak ada ruangan macam ni dia memang soalan saja. Okay, ruangan ni cikgu letak je, dia memang tak ada ruangan ni. So kamu perlu tulis soalan esei ni, kamu perlu jawab di kertas yang disediakan. Okay, nanti pengawas peperiksaan akan bagi buku jawapan, tulis dalam buku jawapan. Okay, jangan tulis dalam buku soalan, tulis dalam buku jawapan yang pemeriksa kata, tulis jawapan dalam tu. Okay, so nanti bila periksa, kita akan jumpa 5 soalan esei. Ni baru satu soalan esei ada pecahan. Kita akan jumpa 5 soalan. Pilih 3 soalan terbaik dan jawab. Okay, dan setiap satu soalan, peruntukan dia adalah 20 markah. Dan pecahan markah untuk soalan kebat adalah 8 markah. Banyak tu 8 markah. Kalau kita tengok kan kita jawab 3 soalan, darab dengan 8, kita dapat 24 markah. Banyak ke sikit 24 markah? Banyak. 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 24 campur dengan tadi tu 16 markah. Berapa 40. 40 markah. Sasah dah. Kita memang dah lulus sejarah. Okay? Jadi make sure kena buat betul-betul soalan kebat. So kali ni cikgu nak bagi pelajar jawab soalan kebat. Soalan kebat dalam bentuk esei. Okay, kita Cikgu, anggap. Ya saya. Nak tanya, waktu exam kan dalam soalan dia bagi 5 soalan esei. Cikgu ada tips tak untuk nak jawab 3 soalan yang terbaik? Okay, macam mana? Okay, ada 5 soalan esei. Kita nak pilih 3 kan? Jadi macam mana kita nak tentukan 3 ni? Yang penting kita kena baca soalan dan kita faham apa kehendak soalan. Yang pertama baca soalan, faham kehendak soalan dan jawab soalan yang kita faham kehendak soalan. Okay? Dapat? Dapat ke? Jadi selalunya cikgu tengok pelajar ni, dia ada satu perasaan tamak. Cikgu cakap tu terang, tamak. Kenapa? Dia jawab 5 soalan esei tetapi dia jawab sikit. Bila dia jawab sikit-sikit, menyebabkan pemeriksa ni dia terpaksa pilih 3 yang terbaik. Bila pilih 3 yang terbaik tu sebenarnya tak terbaik pun. Sebab apa? Pelajar ni dah buang masa, dah jawab yang sikit-sikit ni. Dia tak fokus jawab sehabis baik untuk 3 soalan tu. Okay? Jika pelajar memang mantap, okay? Mantap. Cikgu cakap mantap, memang bagus, memang cekak, cepat. Buat esei memang kemas, cekak, cepat. Cikgu sarankan, boleh buat 5. Tetapi kalau pelajar kategori sederhana, kita pun duk kena melengu nak memikir jawapan, kita tak mantap lagi nak jawab soalan kebat, cikgu nasihatkan untuk fokus. Paling hebat pun bolehlah tambah satu lagi, jawab soalan yang keempat kalau ada masa. Okay, cikgu nasihatkan untuk fokus, jawab soalan kebat tu baik-baik. Okay, ikut formula yang cikgu bagi. Jawab dengan ayat yang lengkap, ayat yang penuh. Okay, ibarat macam kita tulis tu, tulis sehabis baik. Berbanding kita jawab sikit-sikit, kita kadang-kadang dapat daripada 20 markah tu dapat 10 markah, 8 markah, 7 markah. Jadi kita sukar untuk dapat markah yang tinggi bagi soalan esei ni. Okay, jadi kalau kita ni memang pelajar excellent, layaklah kita nak tamak. Kan? Kalau kita rasa kita ni masih lagi pelajar yang orang kata sederhana, cuba ambil langkah yang selamat. Okay? Jangan terlalu tamak sampailah
kita tercicir yang lain. Kita halal balai dalam menjawab soalan yang lain. Okey, itu adalah nasihat cikgu lah. Okey, tapi apa-apa pun terpulang kepada kemampuan pelajar. Jangan kata nanti, oh tu Cikgu Syiko cakap itu jangan jawab semua, tak. Dia atas kemampuan pelajar. Okey, kalau rasa mampu, buat. Alright, so kita tengok soalan essay. Alright, so soalan essay bagi soalan kebat. Ini cikgu keluarkan soalan kebat untuk kamu sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Bagaimanakah anda dapat mempertahankan kedaulatan negara? Ini adalah secara umum, ni soalan kebat nah. Okey, ni ada soalan kebat di umum. Ditanya macam mana kita ni adalah apa? Rakyat lah kan? Macam mana nak pertahankan kedaulatan negara? Okey, jadi bila soalan ni 8 markah, sebab AC kan 8 markah, AC kebat 8 markah, maka kita kena ada 2 set jawapan. Kita kena ada fakta, ada huraian 1, huraian 2, kita ada contoh, kita ada inference. Dan kita kena ada fakta yang kedua, huraian 1, huraian 2, contoh dan juga inference. Maksud kita ada 2 set baru kita dapat 8 markah. Okey, 1 set, 1 perenggan ada 5 ayat. 5 ayat tu kena ada benda ni. Okey, ikut turutan. Jangan campur aduk rojak. Okey, belajar plan kamu punya jawapan. Okey, sebab ni adalah soalan kebat, nak tengok kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, tengok soalan. Jadi cikgu nak bagi formula kebat. Okey, kita ada 10 minit gini. Okey, formula kebat. Okey, formula dia adalah kedaulatan. Apa cikgu ni sebut kedaulatan? Apa formula dia ni? Okey, kita tengok. Ini adalah akronim daripada kedaulatan. Okey, kalau kamu guna akronim ni, okey, kamu sambung-sambungkan dia menjadikan dia sebagai satu ayat yang lengkap. Contohnya K, kukuhkan perpaduan. Ini adalah fakta. E, elakkan perbalahan. Ini adalah huraian 1. D adalah didik diri saling menghormati. Huraian yang kedua. A, antaranya perbezaan kaum, agama dan budaya. Ini adalah C, contoh. Okey, U, unik dan istimewa sebagai rakyat Malaysia. Ini adalah inference. Tapi ini kamu kena buat ayat sikit lah. Okey, dan kita tengok seterusnya. Okey, perenggan yang kedua. Ni kita nak dapat 8 markah. Kalau kita stop dekat sini je perenggan ni, kita hanya dapat 4 markah. Okey, dah orang bagi 8, buat 8. Okey. Yang pertama, L, laksanakan dan patuhi undang-undang negara. Ini adalah fakta. A, ambil peduli dan sokong dasar kerajaan. Okey, ini adalah huraian. T, taat kepada raja dan pemerintah. Ini adalah huraian kedua. Okey, contohnya amalkan nilai-nilai murni seperti gigih, amanah dan juga sabar. Okey, akhir sekali ataupun kesimpulannya, nama baik negara terpelihara. Ini adalah inference. Okey, kalau tak tahu sangat nak jawab, ini cikgu dah bagi formula kebat. Okey. So berdasarkan formula ni, boleh tak jawab soalan tadi? Boleh. Jadi cikgu bagi masa. Bagi masa 5 minit untuk pelajar karang dan jawab. Guna cikgu punya akronim ni pun boleh. Cikgu buat ni untuk mudahkan. Okey, kenapa Leo? Ada soalan ke? Oh, ramai dah tak sabar nak leno ni, pakat live dah ni. Sabar. Kita ada sikit lagi masa. Okey. Cikgu, Ya. boleh nak tengok balik tak soalan tadi? Oh, soalan Okey, boleh. Nak cikgu reverse balik. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda dapat mempertahankan kedaulatan negara?
Kalau nak cerita pasal menganggotai badan Barisan Pertahanan Negara pun tak ada masalah. Benda tu semua betul. Okey, cuma yang cikgu bagi akronim ni adalah untuk memudahkan pelajar untuk menjawab soalan kebat. Okey, kadang-kadang kan bila kita dapat atas soalan ni kadang-kadang kita nervous. Apa yang kita ingat ni kadang-kadang kita sama-sama. Jadi sebab tu dah cikgu bagi akronim ni. Akronim ni adalah berdasarkan tajuk bab kita, iaitu kedaulatan negara. Cikgu, kalau terjawab secara spontan dia? Boleh. Saya jawab. Okey. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, saya akan mengukuhkan perpaduan. Hal ini demikian untuk mengelakkan perbalahan antara kaum. Kita perlulah mendidik diri saling menghormati antara agama, bangsa dan negara. Contohnya, setiap kali berlaku apa-apa perbalahan, kita mestilah berbincang dengan baik. Kesimpulannya, hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia unik dan istimewa. Seterusnya, kita perlulah melaksanakan dan patuhi undang-undang negara. Hal ini demikian kerana kita sebagai rakyat perlu mengambil peduli dan sokong dasar kerajaan dalam setiap tindakan. Seperti yang kita berikrar pada setiap minggu, kita perlu taat kepada raja dan pemerintah. Contohnya, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai murni seperti gigih, amanah dan sabar. Kesimpulannya, nama baik negara kita akan terpelihara dan sentiasa menjadi contoh teladan dari negara lain. Okey, bagus Muhammad Rizwafi. Dia jawab dengan baik. Okey, macam itulah cara sebenarnya kita nak jawab soalan kebat yang ada 8 markah. Kita kena jawab 2 perenggan. Perenggan pertama dan juga perenggan kedua. Okey, jadi boleh ambil akronim yang cikgu bagi ni, murnikan dia. Okey, murnikan dia, menjadikannya sebagai satu ayat yang sedap. Okey, ayat yang lengkap. Okey, tahniah Muhammad Rizwafi. Nanti jangan lupa untuk bagi nama, nombor phone dan juga alamat untuk hadiah. Tahniah. Terima kasih, Igo. Yang lain ada tak yang nak share? Ramai dah live ni. Dia pun tak sabar nak tengok. Okey, yang ni cikgu dapat. Aimin Natasha. Okey, cara untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah dengan menguasai ilmu mata pelajaran sejarah dengan mantap. Hal ini kerana apabila kita menguasai ilmu mata pelajaran sejarah, kita dapat mengelak berlakunya peristiwa lama yang menyebabkan jatuhnya kedaulatan dan peristiwa buruk tetap berlaku. Kita telah memahami cara untuk menyelesaikannya. Okey, contohnya negara kita mengatasi peristiwa 16 Mei. Kesimpulannya, kefahaman pelajar iaitu pemimpin akan datang dalam bidang sejarah dapat mempertahankan kedaulatan negara. Okey, bagus. Okey, Amin dapat 4 markah. Itulah. Okey, Amin dapat 4 markah. Tahniah. Okey. Tahniah kerana mencuba. Kita tengok seterusnya. Loh Min Shan, sebagai rakyat, kita wajarlah mempertahankan kedaulatan negara dengan mengambil peduli dan menyokong dasar kerajaan. Sehubungan dengan itu, dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan lincin. Contohnya negara kita sebagai rakyat, menyokong wawasan 2030. Kesannya negara akan menjadi maju dan makmur. Tuntasnya pembangunan Malaysia menjadi baik dengan dasar kerajaan yang berjalan dengan lincin. Okey, Lo dapat 4 markah. Jadi kalau kita nak dapat 8 markah, kita kena
buat dua perenggan, dua isi dan dua faktor. Okey, Muhammad Izani, kita perlu membentuk negara yang berdaulat dengan mengukuhkan pertahanan negara bagi mengelak penjajahan semula. Okey, pemerintah perlulah mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Okey, sebagai ayat kita perlu peka isu keselamatan negara, contohnya memberikan maklumat tentang pencerobohan sepadan negara. Kesimpulannya, pertahanan negara penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, Muhammad Izani pun 4 markah. Okey, jadi kita kena huraikan 2 faktor. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang berani untuk menjawab. Sebelum tu, cikgu nak kongsi macam mana cara nak jawab dia. Macam ni. Okey, sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan. Okey, yang ni adalah faktor. Okey, hal ini demikian dengan mengelak daripada berlakunya perbalahan. Okey, macam nak ukur paduan, kita kena elok perbalahan. Okey, itu huraian yang pertama. Okey, oleh itu setiap warga negara perlu didik diri supaya saling menghormati. Okey, ini adalah huraian yang kedua. Contohnya, wujudnya perbezaan antara kaum, agama dan budaya. Okey, kita kena hormati walaupun kita ni berbeza kaum, agama dan budaya. Okey, kesimpulannya, keunikan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia merupakan tanggungjawab bersama untuk kita pertahankan. Okey, so ini adalah inference. Kalau jawab setakat ni je, kita dapat 4 markah sahaja. Jadi bagaimana nak dapat markah penuh, kita kena ada satu lagi perenggan. Okey, warga negara yang bertanggungjawab akan laksanakan dan patuhi undang-undang negara. So dengan itu, kita perlu ambil peduli dan sokong segala dasar kerajaan. Okey, seterusnya menzahirkan rasa taat setia kepada raja dan pemerintah. Ini adalah huraian. Okey, contohnya amalkan nilai-nilai murni seperti gigih, amanah dan sabar dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, haruslah menjaga nama baik negara agar kedaulatan negara terpelihara. Okey, dapat? Wadihah. Panjang dijawab. Okey. Menghormati kepelbagaian. Okey, memberi sokongan. Betul. Okey, wadihah pun 4 markah. Okey, kalau nak dapatkan markah penuh 8, kita kena ada 2 faktor, 2 perenggan ni. Okey, satu kita cerita tentang perpaduan, satu lagi kita kena cerita tanggungjawab kita untuk patuhi undang-undang. Ini cikgu bagi, mungkin pelajar boleh ambil mana-mana isi yang pelajar rasa senang untuk ingat. Okey, jadi cikgu nak bagi bekalan untuk pelajar-pelajar. Okey, bekalan. Soalan dia mudah saja, cikgu nak bagi link untuk Gamilab. Okey, jadi pelajar boleh buat yang ni sebagai kerja tambahan. Okey, kerja tambahan. Okey, so cikgu bagi link ni dekat ruangan chat. Nanti bila-bila masa boleh menggame ni sambil menjawab soalan. Okey, kita dah berganjak ke pukul 10:02. Okey, yang tu sahaja daripada cikgu dan cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi belajar malam ni dan tunggu sehingga akhir kita punya kelas bimbingan. Okey, ada soalan tak setakat ni? Cikgu yang link. Tak ada. Okey, yang link tu kenapa? Yang link tu bila-bila pun boleh buat Ya, bila-bila pun boleh buat. Cikgu bagi hadiah. Hadiah kerja rumah. Okey, bila-bila pun boleh buat. Okey. So, yang tu saja daripada cikgu dan jika ada apa-apa boleh tanya soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu doakan semua pelajar-pelajar malam ni boleh skor subjek sejarah, boleh dapat A. Ya, Muhammad Adam. Nak cakap apa Muhammad Adam? Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Bye. Menang kan?